Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafaa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah mukhlishina lahud-din hunafaa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Al-Fadhil dikasihi Ustaz Khairul Amin, Tuan Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang setia dan istiqamah dengan kuliah pengajian kita setiap malam Ahad, pengajian hadis targhib tarhib. Pertama sekali kita panjat rasa syukur kehadrat Allah SWT, kesempatan ini kita dapat meneruskan kuliah kita, alhamdulillah. Dan satu perkara yang payah dalam hidup ini ialah menjaga amalan mengistiqamah ke amalan ketaatan kita tu cukup payah. Jadi kita memohon kehadrat Allah SWT supaya Allah kurniakan kepada kita sifat istiqamah. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sabda Nabi SAW, ahabul a'mali ila Allah, amalan yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah ialah berterusan, artinya beristiqamah kan. Wa in qalla, sekalipun amalan kebajikan kita itu sedikit, umpama pada sedekah tiap-tiap hari walaupun seriah 2-3 ya, tapi kita kena melazimi gitu. Begitu juga baca Quran walaupun sikit, menuntut ilmu, belajar antara maghrib dengan isyak sekejap kan, sekejap sembahyang sunat kan. Baik, kita sambung kuliah kita pada halaman muka surat 10, muka surat 10, iaitu bahagian ancaman. Ancaman ni bahagian kedua lah. Kalau kita ni targhib bahagian pertama, waktu dan lah. Tarhib tu ancaman, anjuran dan ancaman lah. tajuk pertama dulu berkenaan dengan targhib, iaitu anjuran supaya kita menuntut ilmu kan, fadilat kelebihan menuntut ilmu. Malam ni berkenaan dengan sisi dua, iaitu tarhib, bahagian ancaman pula. Selepas mana kita difahami kewajipan menuntut ilmu, terutama sekali menuntut ilmu ada dua lah. Menuntut ilmu ada dua, ilmu yang bersifat fardu ain, ilmu yang bersifat fardu kifayah. Jadi fardu ain itu maknanya ialah satu kewajipan individu yang tidak dapat tidak atas persoalan yang kita tu wajib kita belajar. Tinggal laginya tu supaya tu bila awak adalah kan. Lagu mana kalau tak faham, kena beri faham lah. Berdoa kepada Allah SWT, sebab itu Allah turunkan dalam surah An-Nahl ke, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Artinya sudah berada tu yang difahami lah, ilmu yang dapat kita fahami. Jadi untuk faham itu ialah ikhlas, teguhkan hati kita, kesungguhan kita dalam belajar, ikhlas kan, untuk mendapatkan keberkatan tadi, ikhlas. Lepas tu bersungguh, jangan koyak-kosi, wintu buat ketika ustaz mengajar kan. Lepas tu ada kitab, lepas tu babi semua sekali, malam tu ulang kaji kan, murajaah kan. Ataupun ada rakam tengok pula ustaz ayu rakyat tu berulang-ulang untuk itu tanda bukti bahawa betul lah kerja tu hawi faham tadi, tapi ada kaitan dengan ikhtiar kita lah. Gunakan segala ikhtiar. Antaranya buat air tawar ni baca 19 kali. Ada kan? 19 kali basmalah bismillahirrahmanirrahim, antara yang boleh menguatkan kefahaman, mudah ingat. Baik. Kita fardu ain itu ialah tauhid mengenal Tuhan atau wajib. Ilmu akidah kita sebut kan. Ilmu tauhid dia panggil, ilmu kalam, disiplin ilmu dia. Kalau boleh saya kena usahakanlah ada pengajian kitab tauhid tu. Yang kedua fiqh, Ustaz Amir kita nak asah
bagi syariat itu ialah solat lah. Kita apa nama ni, Muniyatul Musalli kan, alhamdulillah. Kemudian kita tasawuf, penyucian jiwa, penawar bagi hati. Itu dia panggil dipanggil ilmu fardu ain tu, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Itu tidak wajib secara individu, tetapi fardu juga wajib juga, tetapi secara berkumpul. Artinya kalau ada orang lain yang sudah menguasai ilmu itu, maka kita sebagai orang awam ini terlepaslah dosa tadi. Ya, tapi kalau tak ada dalam satu kapur tu orang yang boleh menguasai ataupun satu daerah ataupun satu negeri itu maka seluruh kapur itu ataupun seluruh negeri itu berdosa lah. Antara ilmu tafsir, sebab nuzulnya, ulum Quran, asal mansuhnya, ilmu hadis, ilmu rijal, kajian rawi, ya, sehingga menghukumkan hadis itu kuat atau tidak kuat ke apa, itu pengajian hak tidak fardu ain lah tu. Dan juga ilmu-ilmu akademik yang lain, ilmu matematik, jangan kata bahawa dia tidak wajib, tapi dia punya klasifikasi kewajipan tadi. Kena ada yang menguasai orang Islam itu ilmu matematik, pakar apa ni, matematik, pakar sains, pakar begitu. Tapi pada diri dia itu tidak melepaskan akal fardu ain lah. Orang yang menguasai ilmu fardu kifayah tidak dibebankan atas dia itu untuk fardu ain kan. Fardu ain itu tidak dapat lepaslah dia. Begitu. Baik. Ancaman mencari ilmu bukan kerana Allah, satu. Ini ancaman lah, itu bahagian tarhib lah. Bagi ancaman satu janji kemurkaan Allah lah. Orang yang mencari ilmu bukan kerana Allah. Ni satu. Yang kedua, menyembunyikan ilmu. Dan yang ketiga, berilmu namun tidak diamalkan. Kenapa hal itu bila ni lah? Artinya dah ni. Maka dalam belajar itu mencari ilmu, sama ada ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah. Dan kita sebut dah, fardu kifayah tidak melepaskan sesuatu itu fardu ain kan. Anak-anak kita tu lah, anak-anak kita ya. Sebab itu kajian negeri sendiri dia melihat benda ni, kepentingan ilmu hak fardu ain tu kan, di samping dia buat dua cabar tu lah kan. Kepakaran ilmu akademik tadi kan, ilmu sains tu, ilmu akademik ataupun ilmu keduniaan tadi, dia tidak mengkesapikan ilmu agama. Jadi sama ada seseorang itu mencari ilmu yang bersifat fardu ain, atau barang wajib dah fardu ain, ilmu tauhid tadi, ilmu fiqh, ilmu syariat ataupun ilmu tasawuf, ataupun dia menuntut ilmu bersifat fardu kifayah kan, gitu, ilmu kifayah, maka antara tuntutan kewajipan ialah mengikhlaskan niat kerana Allah SWT. Antara dalilnya ayat 5 dalam suratul Bayyinah. Tentu boleh ingat tu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka itu diperintahkan. Sebab nuzulnya kepada Bani Israel dulu, Yahudi dan Nasrani, asasilah turun tu. Tapi mengikut al-ibrah bi'umumil lafz, lebih khusus sebab. Walaupun khusus sebab itu turun kepada Yahudi dan Kristian, Yahudi dan Nasrani, tetapi melihat kepada lafaz tu umum lah. Ketetapan itu melihat atas umum lafaz. Jadi wama umiru, dan tiadalah mereka itu diperintahkan. Termasuk kita akhir zaman lah, umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan li'abudullah, supaya sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Dan ibadat itu ada dua, kita sebut dah lah, ibadat khusus dan ibadat umum. Jadi start daripada kita nak tidur, biarlah jadi ibadat, tidur ibadat. Tapi kena ada cara lah tu, bila lah itu hendaklah kita tu jaga adat-adat sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi. Tidur dengan niat untuk supaya kita ni rehat, untuk apa tu, mohon kepada Allah dalam niat itu untuk bangun tahajud kalau boleh kan. Niat itu sudah memberi pahala. Kalau sedar subuh, sedangkan kita niat, ya Allah, sedarlah dalam pukul 4 ke pukul 3 boleh tahajud ke apa, tu sedar pahala. Tu rugi orang yang tidak berniat kebajikan tadi. Tapi sampai ketikanya dia tak buat kan, wasajalah. Artinya pukul 4 ke apa, niat tu niatlah. Tapi apabila Allah beri kemudahan, dia boleh bangun pukul 4 pukul 5 tidur balik ke apa. Okey. Baik, apa tadinya? Wa ma umiru illa liya'budullah. Artinya kita niat tidur kerana Allah,
kemudian jaga adat-adat kenabian Nabi ajar tadi, usaha kalau boleh wudu kan, baca dengan doa kan, gitu. Untuk mendapatkan sepanjang tidur itu kita ibadat umum lagi. Makan pun sama. Tidur tu boleh jatuh kepada maksiat walaupun dia adat keperluan, tutup tiap keperluan tidur, dia boleh jadi ibadat, dia boleh jadi maksiat kan. Tidur tu jadi maksiat, tidur pakai telanjang bogel gitu ya, atau wakah ke atau rumah kita atau rumah dengan bini tak apa. tidak apa-apa ni menghalang kita tak kan. Ada halangan-halangan yang kita haram mendedahkan aurat kan. Tidur betul, sepanjang tidur tu dengan dedah aurat itu dilihat aurat kita oleh orang yang tidak dihalalkan lihat, berdosa kita, maksiat. Makan pun sama, asal makan itu adalah keperluan dunia, adalah tuntutan kan, makan. Tapi boleh jatuh kepada taat, diberikan ibadat pahala di sisi Allah apabila makanan kita tu halal kan? Batas-batas dia tidak haram, dan juga jenis makanan itu yang dihaluskan oleh Allah. Dan makanan itu jatuh ke haram kan. Pemakanan minum, makan babi kan, makan makanan yang walaupun ain itu adalah halal tapi haram li ghairi kan? Cara dapat makanan tadi melalui curi kan. Makan nasi halal lah kan, ataupun ikan ke apa mesti, tapi dapat melalui kerana curi kan, ataupun melalui duit hasil-hasil yang diharamkan, duit riba ke duit berapa tu judi ke apa mesti. Walaupun buat ibadat sekalipun semaya, walaupun haji ke apa dengan pakaian sedekah ke apa, maka sah pada semaya ni ya, sah pada haji, tapi menggunakan duit yang haram itu adalah haram. Dosa pada bab tu lah. Mungkin haji dia tidak diterima walaupun sah. Jelas tu. Jadi walaupun kita tidur, walaupun kita makan, walaupun kita bekerja, bekerja tu ibadat, bekerja satu ibadat, bertani satu ibadat, motor kajian negeri kan, bertani satu ibadat, menternak satu ibadat apa kan. Dengan niat kita mencari rezeki halal untuk sara diri dan keluarga, dan tidak tidak melupai tuntutan kewajipan. Tanya semaya walaupun jual bergor ke apa, tidaklah daripada petang ngorek terlepas, isyak terlepas, balik tidur sedar subuh ke apa. Pencarian rezeki itu halal. Tengok TV pun sama, dia tidak boleh letak pada khusus tengok TV. Jenis tengok kan. Tengok bola, harus tengok bola. Tengok bola apa sekali. Patah orang tu tak. Itu khilaf ulama kan. Khilaf ulama. Tengok apa-apa rancangan, nak lagi rancangan yang boleh menambahkan ilmu kita, rancangan agama. Melihat televisyen dengan syarat tidak melekatkan sesuatu itu daripada semaya kewajipan. Siapa tengok TV start pagi, siapa tengah hari masuk zuhur duduk telenggak depan TV kan. So waktu terlepas, siapa asar pula, siapa rapat maghrib 2 waktu asar terlepas. Maka tengok TV tu jatuh kepada kancah maksiat lah. Jelaslah. Jadi betulkan niat kita li'abudullah. Tiadalah mereka itu manusia keseluruhannya, walaupun khusus kepada Yahudi dan Nasrani, umumnya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita diperintahkan sentiasa ingat kepada Allah. Ubudiyah kita, mengabdikan diri kepada Allah SWT, mukhlisina lahuddin. Perintah kedua dalam ibadat beragama itu, mengikhlaskan niat kepada Allah, ataupun mengikhlaskan dalam ibadat itu tidak menyekutukan Tuhan, syirik, menyucikan kehidupan kita daripada menyekutukan Allah, dan juga mengikhlaskan niat dalam melakukan ibadat, tidak riak, dan tidak sum'ah. Hunafa, artinya mustaqimin, artinya berpegang teguh ala dini Nabi, ala dini Ibrahim Hanif, dan juga atas dini Nabi Muhammad SAW. Hunafa itu mustaqimin, berdasarkan istiqamah, berpegang teguh kan, panduan daripada Nabi Muhammad SAW lah. Gitu. Baik. Ancaman mencari ilmu bukan kerana Allah. Satunya antara ancamannya, qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah, yakni rihaha. Dari segi barisnya begitulah, begitu. Kalau boleh hafal-hafal, tapi faham itu penting lah. Sehingga disibukkan diri menghafal ni habis 4-5 nejah ke apa, baik hafal Quran. Kita sebut dah keutamaan antara hafal Quran dengan hafal hadis. Aulawiyat dia tu, fi aula dia, aulawiyat dia, keutamaan pada menghafal Quran lah kan, dengan faham. Tapi hadis tak salah kita membaca, dan kalau berusaha untuk hafal,
Dan tak faham itu penting. Quran pun sama, tapi istimewanya Quran itu dengan tidak memahami makna pun sudah diberi pahala, kan? Maknanya al-muta'abbad bitilawati, dengan baca walaupun tidak faham itu sudah dikira ibadah. Seseorang telah melakukan ibadat bitilawati, itu pada keistimewaan Al-Quran. Hadis ngapa hadis buta begitu tak jadi, kan? Niat pada belajarlah untuk memahami kehendak hadis tu, pengajaran hadis. Baik, kepahaman hadis, pengajaran hadis ini berkenaan dengan ancaman mencari ilmu bukan kerana Allah lah. Maka dalam ikhlas ni kerja Tuhan, apa nama ni, Allah yang memberikan penilaian. Sebab kerja dalam ni, kerja hati. Jadi sesuatu itu tidak boleh mendakwa. Ikhlas ni tolong demo ikhlas. Mana benda tu artinya tak, seseorang tidak boleh mendakwa, kan? Kerja Tuhan tu. Di samping kita kena mujahadah supaya niat kita tu ikhlas dalam semua aktiviti ibadat kita, dalam semua aktiviti menjauhi dan meninggalkan segala maksiat itu, ialah kerana keutamaan adalah kerana Allah, wajah Allah. Umpama dalam tuntutan kepentingan ikhlas ni, kan, dalam puasa kita akan sambung penerimaan dan tidak diterima di sisi Allah ialah dengan niat, dan niat itu pula kena ikhlas kerana Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, itu niat, kan, kerana Allah. Pelaksanaan syariatnya, pekahnya ialah semaya, kan, puasa. Man shoma, Nabi sebut secara khusus puasa, kan. Pada siapa yang puasa, niat dia je iman, satu dengan kerana beriman lah. Baik itu puasa tapi tidak diterima, walaupun ikhlas. Kalau ikhlas ni tapi ikhlas ke apa yang kafir, kan? Iman menjadi syarat penerimaan ibadat di sisi Tuhan, iaitu iman tu. Itu seseorang yang Islam, kan, iman dan Islam. Yang kedua wahtisaban dunia ikhlas, kan, kerana Allah, wahtisaban, iaitu dengan semata-mata mengharapkan keredaan Tuhan, kan, takut kepada kemurkaan Tuhan dengan tidak puasa. Walaupun puasa tu orang tak tahu kita puasa ke tak, semaya dia mau boleh lihat, kita boleh buktikan tu. Kalau ingin demo jemaah tu kita buta demo ke apa, kita boleh mendatangkan saksi pada sedekah ke, pada zakat ke, tapi puasa tak ada. Kita tak boleh mendatang kecuali dia telenggok situ, kita tak tak guk mana munasabah tu, tapi tidak munasabah, kan, atau menanya satu cara lah, kan, maknanya dia membuktikan bahawa dia ni puasa tak guk mana, kan. Boleh lah kan waktu tu, tapi secara umumnya seseorang itu tidak boleh mendakwa bahawa dia tidak puasa. Mungkin dia senyap-senyap masuk, sakit perut kena bilik air ke apa, kan, padahal bawa dalam poket, dalam baju dia ke apa, semua sekali karipak ke apa, semua sekali menipu, dia boleh menipu lah, okay. Baik, mana tadinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dua syarat ini yang diterima di sisi Tuhan, iaitu dia tidak kafir. Syarat penerimaan ibadat di sisi Tuhan ialah dia kena sempurnakan Islam dia, tidak murtad, tidak kafir, tidak munafik, wahtisaban, dan ikhlas kerana Allah Taala, barulah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ya. Baik, tengok hadis dia ni, tengok kehendak hadis. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla. Tengok sedikit makna dia tu, sedikit bukan kata silap, tapi cetakan mungkin tercicir ke apa sekali. Jangan kata silap penterjemah kita ni, ya. Sengketa yang baik, arti ada satu kena itu sikit, kena tambah sedikit pemahaman tu, kan. Siapa sahaja yang menuntut ilmu untuk mencari redha Allah, okay. Man ta'allama ilma, barang siapa yang mencari ilmu, belajar, menuntut ilmu, kan, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, daripada apa yang sepatutnya dia mengharapkan dengannya itu keredaan Tuhan. Gitu maksud dia. Panjang sikit. Siapa yang menuntut ilmu untuk mencari redha Allah, artinya siapa yang menuntut ilmu, sesiapa sahaja yang menuntut ilmu yang sepatutnya dengan menuntut ilmu itu mencari redha Allah, begitu maksud dia, kan. Gitu. Yang sepatutnya mimma yubtagha bihi wajhullah, daripada ilmu apa yang dia mengharapkan dengan ilmu yang dia pelajari itu keredaan Tuhan, begitu. Ungkapan hak tepatnya, kan, tercicir situ. Tiba-tiba la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Dia belajar dah ilmu-ilmu manfaat, sama ada ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah, kita sebut dah, kan. Tiada dia belajar akan ilmu itu, dia belajarlah, kecuali dengan niat liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, untuk mendapatkan habuan dengan ilmu tadi, 'aradan min ad-dunya, kemewahan ataupun kepentingan dunia, jawatan ke, ataupun nanti akan detailkan lagi di sebelah hadis yang kedua ni.
Umumlah tu aradun, apa-apa kepentingan daripada dunia, kebaikan atau apa nama ni, manfaat dunia, kelebihan dunia, tak salah. Tetapi apabila kita diberi dunia tapi fokus niat kita tu kerana Allah lah, Tuhan mendatangkan dunia dengan ilmu kita itu itu satu kurnia Tuhan lah kan. Tapi jangan matlamat kita tu. Sebab tu anak-anak kita kita kena betul niat lah. Sama ada anak kita sekolah harap ke sekolah kebangsaan ke, dua-dua tu tiap agama belaka. Cuma kalau aliran Arab tu lebih jelas lagi kan sekolah kita tu. Tapi sekolah kebangsaan tu sedikit subjek-subjek agama yang perlu kepada tambahan lah, sikit sangat lah. Lam yajid arfal jannah, ni ancaman dia, ni ancaman ni. Barang siapa yang menuntut ilmu yang bermanfaat lah. Kalau ilmu yang ditegah tu petai lagi lah, petai lagi dia tidak termasuk dalam hadis ni. Umpama ilmu yang kita dilarang, ditegah untuk belajar ialah ilmu sihir kan? Tak perlu belajar benda tu, kecuali ada ulama yang membenarkan dengan niat dia nak tahu teknik kan, teknik lagu mana untuk mengetahui sihir yang dia boleh membatalkan dengan niat itulah. Tapi tahu yang awam seperti kita ni takut kita salah guna kan. Ustaz, kita nak belajar kerana tu lah, kerana nak tahu seni-seni dia, kita nak perubah balik ke apa kan. Ambil atas jumhur lah, ulama tidak membenarkan kan. Tapi ada pun untuk kita bentikan diri kita supaya tidak jatuh pada terkena sihir ke apa, ialah dekatkan diri kepada Allah lah, baca Al-Quran ke apa sekali, hadis-hadis Nabi gitu. Maka antara ancaman dia sepatutnya dengan belajar ilmu-ilmu keagamaan tadi, sama ada ilmu bersifat fardu ain, fardu kifayah, kerana Allah, mencari redha Tuhan, keredaan Tuhan, dan meninggalkan kemurkaan Tuhan. Dengan belajar tadi tu, sebab kita takut dalam keadaan jahil itu Tuhan akan soal kita, apa tak belajar, bapa tak semaya tu erti semaya kan. Dia kena semaya tu kena belajar dulu. Mana mungkin seorang itu erti dengan erti-erti begitu kan. Bapa tak puasa kan, nak puasa kan tak erti ya Allah, patut tak belajar. Jadi kena belajar lah. Jadi dia belajar itu kerana takut disoal, takut kemurkaan itu maka dia belajar lah. Adapun dia dapat kepentingan dunia daripada itu satu kurnia itu kita sebut dulu tadi kan. Maka ancaman lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, yakni rihaha kan. Dan siapa sahaja yang tidak belajar kan, kecuali dia belajar itu, kecuali dengan belajar tadi untuk mendapatkan harta dunia, kepentingan dunia, jawatan ke, pujian ke, sanjungan ke apa, maka tidak akan mencium bau syurga. Artinya tak bau syurga lah, tak masuk syurga, bau syurga pun dah. Nabi sebut dalam hadis yang lain, raihatul jannati, dapat dirasai la yujad fi masirati 100 am kan. Artinya 100 perjalanan, 100 tahun, 100 am. Riwayat